Assalamualaikum. Hai anak-anak tahun 4. Sihat ke tu? Ustazah doakan semuanya sihat walafiat, okey? Alright, setelah kita bercuti panjang hari ini, jom kita masuk balik belajar. Kita nak belajar mata pelajaran tajwid. Okey, ingat lagi tak waktu minggu sebelum ni kita ada belajar pelajaran tajwid unit 1. Dalam unit 1 kita belajar tajuk nun, sakinah dan tanwin. Dan dalam muka surat 3 tu ada tulis dekat situ hukum nun, sakinah dan tanwin. Nun, sakinah dan tanwin ni ada 5 hukum kesemuanya dalam 5 kelopak bunga ni kalau awak perasan. Okey, awak tengok betul-betul, awak baca betul-betul nama dia sampai awak boleh ingat nama dia. Okey. Hukum yang pertama adalah hukum izhar halki. Maksudnya dalam ayat Al-Quran, bila awak jumpa nun mati bertemu dengan beberapa huruf ni, ada 6 huruf, dia adalah hukum izhar halki. Okey, kedua hukum idgham bi gunnah ataupun ma'a gunnah. Di mana bila awak nampak nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, ada yang saya akan sebutkan, dia akan jadi hukum idgham bi gunnah dan cara bacaan dia pun berbeza. Hukum yang ketiga adalah idgham bila gunnah, iaitu apabila awak jumpa nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 2 sahaja huruf. Okey. Dan hukumnya berbeza, bacaannya juga berbeza. Yang keempat, hukum iqlab. Hukum iqlab ada 1 huruf je, iaitu huruf ba. Apabila awak jumpa nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, hukumnya adalah iqlab dan bacaan dia juga berbeza. Dan akhir sekali dalam hukum nun sakinah dan tanwin adalah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni paling banyak huruf dia, ada 15 kesemuanya. Okey, dan apabila awak berjumpa dengan 15 huruf itu, bacaan dia perlulah dengung. Okey. Okey, semua lima hukum ni berbeza dari segi huruf, pengertian dan cara bacaan dan sebagainya lah. Okey, jadi hari ini Ustazah nak masuk unit 2. Awak boleh buka muka surat 5, okey? Muka surat 5 dekat dalam buku teks. Kita nak belajar hari ni, tajuk dia izhar halki. Izhar halki. Alright. Apa itu izhar halki? Sebelum tu Ustazah nak minta maaf kalau awak keliru. Okey, ra dekat sini, rain dekat sini semuanya nga apa? Okey, sebab dekat dalam laptop Ustazah tak ada huruf Ustazah guna semua rain. Okey, jadi Ustazah harap awak tak keliru. Dan ada beberapa huruf lagi seperti kaf pun tak ada. Ustazah tak ada ga, Ustazah gantikan dengan kaf tapi Ustazah letak baris atas. Okey, itu ga Maaf atas atas sedikit masalah teknikal yang Ustazah tak dapat nak elak. Okey, jadi kita tadi nak pergi kepada izhar halki kan. Okey, jadi kita nak tahu pengertian dia. Apa dia? Apa maksud izhar halki tu? Apa dia izhar? Apa dia halki? Okey, kita pergi kepada pengertian bahasa dia. Okey, pengertian dari segi bahasa izhar halki ni ialah jelas, nyata dan terang. Okey, lagi sekali saya bagi tahu rain dekat sini adalah Okey, dari segi bahasa jelas, nyata dan terang. Sebab kita guna perkataan izhar kan, bermaksud ataupun daripada kata dasar zahir, zahara. Dekat situ bermaksud jelas, nyata dan terang. Okey, itu maksud dari segi bahasa. Kita pergi kepada istilah. Pengertian izhar halki dari segi istilah pula ialah melafazkan nun sakinah. Okay, nun sakinah ni bentuk dia macam ni lah, sama ada tanda mati macam ni ataupun tak ada tanda. Okay, nun sakinah atau tanwin. Okay, tanwin ada 3 lah, fathah, kasrah dan dhammah. Dengan jelas. Okay, melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas. Maksudnya tak payah dengung. Okay, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar. Okey, so dia nak kata bila awak jumpa nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, awak perlu baca dengan jelas je. Tak payah dengung-dengung. Okey? Sekarang kita nak tahu pula apa dia huruf-huruf izhar. Okey. Huruf izhar halki ada 6. Ada berapa anak-anak? 6. Okey, pandai. Huruf izhar halki terbagi kepada 6. Okey, nanti awak kalau nak ingat macam mana awak nak ingat, awak tuliskan alif sampai ya dalam buku tulis ke. Okey, dan awak warnakan 6 huruf ni. Awak bulatkan warna tu, awak bulatkan huruf dan awak warnakan huruf izhar halki dengan warna kuning contohnya. So huruf izhar halki ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, ha. Okey,
Ada 6 huruf izhar kini. Bila awak macam ni cara awak nak ingat, Saza cadangkan ialah awak tulis alif sampai ya. Lepas tu awak bulatkan huruf-huruf izhar halki, kemudian awak warnakan dengan satu warna supaya awak boleh bezakan dengan huruf yang lain. Okey, lagi sekali Saza ulang. Hamzah ha, salah. Hamzah ha, ain ha, ghin ha. Okey. Awak bolehlah buat macam mana nak nyanyi ke nak ingat macam mana kan. Terpulang. Okey, yang penting dia ada 6 huruf yang awak perlu ingat. Okey, seterusnya. Kita dah tahu huruf dia, kita nak tahu pula hukum bacaan dia kan. Hukum bacaan izhar halki. Alright. Okey, hukum bacaan izhar halki apa dia? Wajib dibaca dengan jelas. Wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Sebab apa? Sebab tadi dalam pengertian dia pun dah bagi tahu izhar tu ialah jelas, nyata dan terang. Okay, jadi cara bacaan dia pun samalah. Jelas, nyata dan terang pada bunyi nun sakinah atau tanwin tanpa dengung. Bila dah jelas, bila dah nyata, maksudnya tak dengung lah. Okay? Apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Tadi awak dah tahu huruf-huruf izhar ada 6 kesemuanya. Okay, tadi Saza buat satu formula dekat sini. Yang ni formula supaya awak lagi jelas. Okay, jadi bila awak buka Al-Quran, bila awak baca Al-Quran, awak nampak je ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghin, ha. Saza ulang. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, ha. Okey, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni, cara bacaan dia macam mana? Mestilah jelas, nyata dan terang. Okey, senang je. Okey. Sekarang kita pergi kepada misal. Okey, dalam slide ni Saza tak tulis banyaklah misal dia. Okey, nanti awak buka je muka surat 6. Dalam buku teks ni ada muka surat 6 ni. Awak boleh tengok sendiri misal-misal izhar halki. Dia bagi setiap huruf tu ada misal dia. Okey, tapi dalam slide ni Saza pendekkan je lah. Saza ambil 3 je. Okey, Saza tulis kat sini, sila rujuk muka surat 6 dalam buku teks tajuk. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok macam mana nun mati dulu. Okey, nun mati kat sini ni tanwin. Okey, kita pergi kepada nun mati. Macam mana nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar yang ada 6 tu dalam Al-Quran. Kita contoh huruf kha. Okey, tadi ada kha kan? Okey, kha dia punya contoh min khaufi. Min khaufi. Okey, Saza baca kat nun mati bertemu kha ni jelas. Min khaufi. Saza tak baca dengung. Min khaufi tak perlu sebab dia perlu dibaca jelas. Jadi awak baca je jelas. Min khaufi. Alright? Dengar, nampak kan? Dan contoh untuk nun mati bertemu ain. Min alaqatin. Min alaqatin. Sama juga. Saza baca jelas je. Min, M-I-N. Saza tak baca dengung. Min ala, tak ada. Saza tak baca contoh. Saza baca jelas. Min alaqatin. Okay. Sebab apa jelas? Sebab izhar. Okay, kita tengok nun mati bertemu ha. Okay. Minhum. Macam mana? Minhum. Jelas. Tak perlu baca minhum, tak perlu. Okay, minhum. Macam tu je. Sekarang kita tengok pula contoh bila dia tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Contohnya sama juga huruf kha. Okay, tanwin dekat sini, tanwin dekat huruf ta marbutah. Karatun khasiratun. Okay, karatun khasirah. Okay, karatun. Ya, Saza sebut jelas. Okay, tak perlu karatun, tak perlu. Okay, jelas sahaja. Okay, seterusnya tanwin bertemu ain. Azabun azim. Saza ulang. Azabun azim. Okay, bun tak payah bun, tak perlu. Okay, jangan dengungkan. Okay, sebab dia perlu dibaca jelas. Seterusnya tanwin bertemu ha. Asihrun haza. Asihrun haza. Runha. Yang Saza merahkan ni tanwin bertemu ha, perlu dibaca jelas. Okey, cara nak cari dalam Al-Quran, awak tengok dulu nun mati, awak cari nun mati atau awak cari tanwin dulu.
dan tengok huruf sebelah dia. Itulah maksudnya bertemu. Tengok huruf sebelah dia. Okey. Kalau huruf sebelah dia menepati huruf-huruf yang 6 tadi, maksudnya itulah hukum izhar al-ki. Senang je cara nak cari dia. Okey. Yang lain awak boleh rujuk muka surat 6. Awak boleh tengok satu-satu, awak boleh gariskan mana hukum dia. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Saya harap semuanya boleh faham. Dan tak apa, slow-slow belajar tajwid, sebab tahun ni merupakan tahun pertama awak belajar subjek tajwid kan. Jadi saya faham mungkin agak sukar, mungkin ada yang rasa senangnya tajwid ni. Okey, tak kisah macam mana pun, yang penting awak boleh faham. Dan apa-apa tak faham terus WhatsApp Ustazah lah macam biasa. Okey. Okey, semoga kita bertemu lagi. Nanti tugasan Ustazah akan bagi dalam WhatsApp. Okey. Terima kasih semua kerana fokus dengan Ustazah ajar. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.